Baik, kita mulakan kelas kita dengan bacaan doa. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli alaina Hikmataka wa alaina min khazaini wazaini rahmatika rahmatika ya ya arhamar rahimin rahimin. Bishrahli sadri wa Sadari Asili amri wa wahlul dulu uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik. Semua ada buku teks ke bersama dengan kamu? Ada. Okey, bagus. Okey. So, jadi Mualim mulakan terus kelas kita pada malam ini sebab Mualim nak cepat habiskan tajuk ni. Okey. Jadi tolong bagi perhatian, tolong jangan buka kamu punya mikrofon tu. Okey, kalau Mualim tak minta kamu buka. Lepas tu jangan main chat Siapa yang main chat Mualim keluarkan dia daripada kelas. Okey, baik. Kita sambung sikit dari topik untuk subjek sains darjah 3 sebelum kamu periksa 2 minggu lagi. Baik. Buka buku teks muka surat 64. Buku teks muka surat 64. Dah? Okey, baik. Terima kasih. Baik, minggu lepas kita dah belajar tentang tabiat pemakanan haiwan. Macam mana haiwan makan. Okey, Mualim dah bagi tahu kamu yang tabiat pemakanan haiwan ada 3. Okey. Yang pertama haiwan yang makan daging sahaja. Yang kedua haiwan yang makan tumbuhan sahaja. Yang ketiga haiwan yang makan kedua-duanya, daging dan juga tumbuhan. Okey, dan Mualim suruh kamu ingat apa nama-nama dia. Contohnya haiwan yang makan daging sahaja kita panggil sebagai carnivore sebab dia makan daging saja. So yang makan daging saja carnivore. Haiwan yang makan tumbuhan sahaja kita panggil herbivore. Bagus Maria Manisa. Dan yang lain-lain. Okey. Haiwan yang makan kedua-duanya, tumbuhan dan juga daging ataupun haiwan lain. Omnivore. Bagus. So kamu dah tahu ketiga-tiga tabiat ataupun pemakanan haiwan ni. Okey, hari ni kita nak tengok tentang gigi. Gigi haiwan ni. Okey, sebab gigi ni dia memainkan peranan penting untuk haiwan tu makan. Okey, baik. Gigi haiwan ni dia terbahagi mengikut macam mana mengikut apa yang dia makan. Contoh carnivore. Carnivore dia makan apa? Carnivore dia makan carnivore dia makan daging. Baik. Jadi haiwan carnivore, okey, ataupun haiwan yang makan daging sahaja ni kita tengok gigi taring yang lebih tajam. Okey, gigi taring ni yang tepi ni. Ni ada 2 ni. Gigi taring lebih tajam. Kenapa gigi taring dia tajam? Untuk memudahkan haiwan carnivore ini mengoyakkan daging yang dimakan. Okey, daging kan diet. Okey, jadi dia perlukan gigi taring yang tajam. Tengok dia ada gambar dekat tepi tu kan. Untuk dia koyakkan daging. Baik. Haiwan herbivore. Herbivore ni apa? Haiwan yang makan tumbuh-tumbuhan. Okey. Haiwan herbivore ataupun yang makan tumbuh-tumbuhan ni dia akan mempunyai gigi kacip. Gigi kacip tu apa Mualim? Gigi kacip tu yang 2 yang kat depan ni. Yang Isyad Iman tunjuk tu. Gigi kacip kita panggil. Okey. Dia memerlukan gigi kacip yang kuat. Untuk apa? Untuk memotong buah-buahan. Sebab dia makan tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, dia tak makan daging. Okey? Okey. Dia juga haiwan herbivore, dia mempunyai gigi geraham yang lebih besar untuk melumatkan tumbuh-tumbuhan yang dimakan supaya mudah ditelan. Gigi geraham yang mana? Yang dekat tepi belakang ni. Okey? Yang Isyad Iman tunjuk belakang tu. Okey, itu gigi geraham. Jadi gigi geraham dia tu lebih besar. Kenapa? Sebab dia nak bagi tumbuh-tumbuhan tu jadi kecil-kecil supaya dia senang nak telan. Okey, baik.
Jadi carnivore, herbivore. Sekarang ni omnivore. Okey. Omnivore pula dia mempunyai gigi kacip. Gigi kacip yang mana? Yang depan ni kan. Gigi kacip untuk memotong makanan. Dia ada gigi kacip. Okey. Mempunyai gigi taring. Koyakkan makanan. Dia ada gigi taring juga. Okey. Sebab gigi taring ni guna untuk kalau kita nak koyakkan daging. Okey. Mempunyai gigi geraham untuk melumatkan makanan. Gigi geraham dia pun ada juga. Kuat juga. Kenapa? Sebab dia makan tumbuh-tumbuhan juga. Jadi dia kena gunakan gigi geraham dia untuk bagi kecil tumbuh-tumbuhan tu. Okey. Baik. Kalau haiwan-haiwan ni herbivore contohnya. Tengok haiwan herbivore tapi dia ada gigi taring yang tajam. Berfungsi tak? Tak berfungsi. Okey. Jadi Allah Subhanahu Taala ni dia cipta semua makhluk dia ni untuk berfungsi dengan baik. Allah tahu kan. Contoh yang makan daging Allah bagi dia gigi taring yang tajam. Sebab semua tu ada kegunaan. Okey. Haiwan yang carnivore kan? Haiwan yang carnivore. Kalau dia haiwan karnivor makan daging kan, kalau dia ada gigi kacip depan ni tapi dia tak ada gigi taring, dia boleh tak senang tak nak tarik daging. Susah. Okey. Jadi Allah SWT ni dia maha bijaksana. Dia sangat-sangat pandai Allah ni. Okey. Jadi dia bagi mengikut kesesuaian haiwan itu. Okey, baik. Dah habis. Okey, sekarang ni tengok surat 67. Okey, perubahan tabiat pemakanan haiwan. Okey, kita tengok. Beruang secara semula jadi ialah haiwan omnivore iaitu memakan tumbuh-tumbuhan dan haiwan lain. Namun, beruang kutub telah mengalami perubahan tabiat pemakanannya. Beruang kutub dikelaskan sebagai haiwan karnivor kerana hanya makan haiwan lain. Beruang kutub hidup di kawasan kutub yang sejuk dan diliputi ais. Tiada tumbuh-tumbuhan yang boleh tumbuh di kawasan kutub. Oleh sebab itu, beruang kutub hanya boleh makan haiwan lain. Okey, tengok. Okey, beruang ni dia sebenarnya haiwan omnivore sebab dia boleh makan tumbuh-tumbuhan, dia boleh makan daging pun dia boleh makan. Okey, tetapi beruang kutub saja. Beruang kutub ni beruang apa? Beruang yang tinggal dekat kawasan ais tu. Kat kawasan sejuk tu kan. Okey. Jadi, beruang yang tinggal dekat kawasan yang sejuk ni, kawasan ais ini, okey, dia hanya makan daging saja. Jadi dia ikut kat mana dia tinggal. Dia tinggal kat kawasan ais kan. Kawasan ais ada tumbuh-tumbuhan ke? Tak ada tumbuh-tumbuhan, hanya ada haiwan sahaja. Sebab itulah beruang kutub ni dia boleh makan daging sahaja. Dia tak makan tumbuh-tumbuhan sebab tak ada tumbuh-tumbuhan pun dekat kutub, dekat kawasan yang sejuk itu. Okey. Jadi haiwan ni dia akan berubah ikut tabiat makan dia, ikut kat mana dia berada. Okey. Baik, dah habis tentang haiwan. Okay, jadi Muallim harap kamu ingat. Okey, kamu ingat tentang carnivore, herbivore, omnivore. Lepas tu gigi macam mana yang setiap haiwan ni ada. Kena ingat tu. Kalau haiwan carnivore, dia ada gigi taring. Kalau haiwan herbivore, dia ada gigi kacip dan juga gigi geraham. Kalau haiwan omnivore, dia gabung semua sebab dia makan tumbuh-tumbuhan dan daging. Dia ada gigi kacip, dia ada gigi taring, dia ada gigi geraham. Okey? Baik. Sekarang buka muka surat 72. Kita nak masuk tumbuh-tumbuhan pula. Okey? Tadi dah habis tentang haiwan, sekarang ni tumbuh-tumbuhan pula. Baik. Cara pembiakan tumbuh-tumbuhan. Macam mana tumbuh-tumbuhan ni membiak? Okey. Kalau sebelum ni masa darjah 2, kamu belajar tumbuh-tumbuhan ni, pembiakan tumbuh-tumbuhan ni daripada biji benih. Lepas tu dia jadi anak pokok kot. Bukan. Benih yang bercambah. Lepas tu dia jadi anak pokok. Lepas tu dia jadi pokok yang berbunga. Lepas tu jadi pokok yang berbuah. Okey. Itu kitaran.
itu kitaran apa namanya? Tumbuh-tumbuhan. Yang lain dengar tak suara Muallim? Okey, yang lain dengar. 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 Aku tak tahu kenapa kamu tak dengar suara Muallim. Jelas je. Muallim sambung Okey. Jadi, untuk cara pembiakan tumbuh-tumbuhan ni kita nak belajar macam mana tumbuh-tumbuhan tu membiak. Membiak ni maksudnya apa? Dia makin banyak. Okey. Dia makin banyak. Okey, ada 6. Ingat ya, ada berapa? Ada 6 cara tumbuh-tumbuhan nak boleh membiak. Yang pertama, melalui biji benih. Okey, biji benih dapat daripada mana? Biji benih dapat daripada buah. Okey, tengok buah betik, dalam tu ada biji-biji kan? Itu kita panggil biji benih. Cili, dalam tu ada biji-biji, itu kita panggil biji benih. Okey, jadi tumbuhan ni bila contoh pokok tu berbuah, buah dia tu yang kita tak ambil kan, buah dia tu jatuh atas tanah. Bila buah dia tu jatuh atas tanah, hujan, panas, berhari-hari, berbulan-bulan apa semua, biji benih tu akan terkeluar dan naik pokok yang baru. Okey, macam tu cara pembiakan tumbuhan melalui biji benih. Okey. Yang kedua, melalui anak pokok. Anak pokok tumbuh di sekeliling induknya boleh menjadi pokok baru. Okey. Jadi, contohnya pokok pisang. Kamu tengok pokok pisang kamu lepas ni kalau boleh balik kampung nanti kan. Ataupun dekat rumah kamu kalau ada pokok pisang, kamu tengok nanti, okey, dekat pokok pisang ada satu batang pokok pisang. Lepas tu dekat tepi pokok pisang tu ada pokok pisang yang kecil. Okey. Jadi, kita sebut pokok pisang ni dia membiak melalui anak pokok. Pokok pisang yang kecil tu kita panggil anak pokok. Okey? Okey, baik. Yang ketiga, cara pembiakan tumbuh-tumbuhan melalui batang bawah tanah. Okey, batang bawah tanah. Okey. Batang bawah tanah ialah bahagian pokok yang boleh menjadi pokok baharu apabila ditanam dalam tanah. Okey. Yang ini kamu kena tanam dia dalam tanah. Contohnya pokok bawang. Kan, bawang yang mak kamu masak tu, kan, cuba kamu tanam dia dalam tanah. Dia akan boleh tumbuh nanti. Tak percaya cuba buat. Ataupun kentang. Okay? Kentang. Kamu ambil kentang mak kamu tu cakap, mak nak satu kentang boleh, nak buat eksperimen sains. Nak belajar tentang sains. Okey. Jadi kamu ambil tanah, buat lubang, letak kentang dalam tu. Lepas tu tutup semula, siram pokok pula. Siram air, kan? Letak dekat cahaya matahari apa semua, nanti dia akan keluar. Keluar pokok kentang. Cuba buat nanti. Itu kita namakan tumbuhan boleh membiak melalui batang bawah tanah. Okey. Yang keempat, tumbuhan boleh membiak melalui spora. Spora tu apa? Spora ini adalah, okey, kalau kamu tengok cendawan kan? Okey, dekat bawah cendawan tu ni cendawan. Ni macam mana sebut okey. Nampak ni? Ni batang cendawan, ni cendawan. Cendawan kan macam ni kan? Okey. Dekat bawah ni, itu kita panggil liang spora. Okey. Pokok apa yang ada spora ni? Pokok yang tidak berbunga. Okey, dia tak ada bunga. Jadi, dia ada spora. Okey. Jadi dia akan tumbuh ataupun membiak melalui spora-spora ini. Okey. Pokok cendawan ataupun paku pakis. Okey. Akan ada spora. Jadi dia akan membiak melalui spora. Okey, baik. Yang seterusnya adalah pembiakan melalui keratan batang. Okey. Keratan batang pokok yang ditanam boleh menjadi pokok baharu. Okey. Tengok contoh pokok ubi kayu, pokok bunga kertas. Okey, contoh pokok ubi kayu kan. Ni ada pokok macam ni, pokok. Kamu potong. Siapa yang main chat ni? Tersekat. Tersekat ke Muallim cakap? Tadi. Tadi, okey. Tadi je. Sekarang tersekat lagi ke? Tak. Okey, baik. Minta maaf Okey, baik. Contoh kan kamu potong batang pokok ni,
Potong, dah potong, ambil batang pokok yang kamu potong ni, tanam semula dalam tanah. Okey. Dan dia akan tumbuh. Tapi bukan semua pokok lah. Okey, bukan semua pokok yang dia boleh membiak melalui keratan batang ni. Okey, contoh pokok yang boleh membiak melalui keratan batang, ubi kayu, pokok bunga kertas, dia boleh membiak melalui keratan batang. Okey. Dan yang terakhir, yang keenam, pokok boleh membiak melalui daun. Daun pun dia boleh membiak juga. Contohnya pokok lidah jin, pokok setawa. Okey. Pokok lidah jin ni dia tak ada batang tau, dia ada daun je. Dia ada daun je macam tu kan. Okey. Daun induk dia macam ni. Ni daun dia. Macam ni kan. Nanti kamu akan nampak dia ada keluar ni macam ni daun induk dia. Nanti tepi-tepi ni ada keluar lagi. Keluar lagi kecil-kecil. Itu kita sebut pokok yang boleh membiak melalui daun. Okey? Baik. Jadi kamu kena ingat ada 6 cara pembiakan tumbuh-tumbuhan. Yang pertama melalui biji benih. Yang kedua melalui anak pokok. Yang ketiga melalui batang bawah tanah. Ingat bawah tanah. Yang keempat melalui spora. Spora tadi ingat maknanya kata pokok celawan, bawah dia ada spora. Okay? Spora ni tumbuhan yang tak ada bunga. Okay. Yang kelima melalui keratan batang. Ingat maknanya sebut tadi, potong batang, cocok batang yang kamu potong tu dalam tanah. Nanti dia boleh hidup balik. Dan yang keenam boleh membiak melalui daun. Ingat pokok lidah jin. Pokok lidah jin ni dia ada daun sahaja. Okey? Baik. Kepentingan pembiakan tumbuh-tumbuhan. Kenapa pentingnya tumbuh-tumbuhan ni kena membiak? Kena banyak. Okey. Kenapa? Okey, Maknanya bagi tahulah. Okey. Dia ada 4. Yang pertama, tumbuh-tumbuhan ni penting untuk dia membiak supaya kita dan juga haiwan mendapat makanan. Okey, kamu makan buah kan? Kamu makan sayur kan? Sayur dan buah tu datang daripada mana? Pokok. Okey, kita boleh makan. Okey. Yang kedua, sebagai tumbuh-tumbuhan ni sebagai tempat perlindungan, sebagai rumah untuk haiwan. Okey. Jadi haiwan yang tinggal dalam hutan, dia perlukan tumbuh-tumbuhan, dia perlukan pokok-pokok untuk dia hidup. Sebab rumah dia kat situ. Okey. Baik, yang ketiga. Untuk apa? Sebab tumbuh-tumbuhan ni dia membekalkan oksigen. Dia keluarkan udara oksigen. Dia keluarkan oksigen. Oksigen tu siapa yang nak guna oksigen tu? Kamu lah nak guna, Muallim lah nak guna, kita semua nak guna oksigen. Haiwan semua guna oksigen. Jadi sebab ada oksigen mana boleh. Tumbuhan ni kena banyak supaya kita banyak oksigen barulah kita boleh hidup. Okey? Baik. Yang keempat, tengok kami diperbuat daripada kayu. Muncullah pokok-pokok di hutan masih membiak untuk membekalkan sumber kayu. Nak buat perabot, nak buat katil, nak buat meja, nak buat almari baju, semuanya pakai tumbuh-tumbuhan. Kalau tak ada semua tumbuh-tumbuhan ni, tak adalah oksigen, kamu punya perabot nanti semua Muallim. Ya. Isyik dia tulis chat dia nak pergi tandas. Okey. Okey? Kamu punya perabot semua pakai besi je, tak ada pakai kayu-kayu lagi dah. Lepas tu apa? Haiwan semua tak ada tempat tinggal. Lepas tu kamu tak dapat makan sebab tumbuh-tumbuhan tak ada nak menghasilkan buah-buahan. Okey? Jadi sebab itulah pentingnya tumbuh-tumbuhan. Okey. Baik. Tengok muka surat 49. Okey. Ini yang terakhir, teknologi pembiakan tumbuh-tumbuhan. Okey, teknologi pembiakan tumbuh-tumbuhan. Tahukah kamu, kita juga boleh membiakkan tumbuh-tumbuhan menggunakan teknologi seperti kultur tisu dan tut. Nama dia dua. Kultur tisu dan juga tut. Okey.
Baik. Apa itu kultur tisu? Baik, dengar ni. Kultur tisu boleh menghasilkan pokok baharu daripada tisu pokok yang diletakkan dalam nutrien. Contohnya ialah pokok pisang, okey. Okey, contohnya pokok pisang dan pokok orkid. Okey, macam mana ni Okey. Contoh macam ni. Pokok orkid lah contoh pokok orkid. Pokok orkid, Muallim ada satu pokok orkid. Okey. Jadi Muallim potong daun pokok orkid tu. Muallim ambil sikit, Muallim potong sikit dia punya daun tu. Okey, Muallim letak kat dalam satu bekas. Dalam satu bekas tu ada nutrien. Okey, nutrien tu apa? Nutrien tu maksudnya Muallim bekalkan dia udara, air, semua keperluan dia lah untuk dia hidup. Okey. Jadi nanti lama-lama dia boleh hidup. Okey. Itu teknologi. Nutrien tu dia adalah satu dia satu keadaan yang pokok ni kita bagi keadaan yang sangat baik untuk dia tumbuh. Okey. Kalau kamu buat contoh kamu ambil pokok orkid punya daun, kamu potong sikit, kamu letak dekat dalam tanah, dia tak boleh hidup. Tu bukan macam tu. Kamu kena letak dalam satu kita panggil ni. Nampak tak gambar tu? Gambar yang ni. Kamu kena letak dalam tu. Lepas tu kena simpan elok-elok. Suhu yang baik. Ada pengaliran udara. Ada dia punya air. Ada juga nutrien-nutrien lain yang diperlukan. Barulah pokok itu boleh hidup. Itu kita panggil kultur tisu. Kultur tisu. Kita ambil sikit tisu pokok tu untuk tumbuhkan dia. Okey. Yang kedua, kaedah tut. Tut dapat menambahkan bilangan pokok buah-buahan tanpa melalui proses menanam biji benih. Contohnya ialah pokok mangga dan limau kasturi. Okey. Macam mana itu pokok tut? Pokok tut dah. Kaedah pembiakan tut itu. Tengok gambar tu. Okey. Ada dahan pokok, dia kikis yang luar tu, yang warna coklat tu dia kikis, dia buangkan. Okey. Dia letak tanah, dia tutup tanah tu. Okey. Lepas 3 minggu, dia potong bawah tanah, bawah yang kamu dah dah letak ataupun balut tanah tu, barulah dia tanam. Okey, itu kita panggil kaedah tut. Okey, kita letakkan tanah pada pokok tu sendiri. Bila dia dah 3 minggu, barulah kita potong, barulah kita letak dekat tanah yang sebenarnya. Okey. Itu kita panggil kaedah tut. Okey. Faham tak semua? Jadi dalam tajuk tumbuh-tumbuhan ni, okey. Dalam tajuk tumbuh-tumbuhan ni, dia boleh kamu kena ingat yang penting ada 6 cara pembiakan tumbuh-tumbuhan yang Muallim dah sebut tadi lah. Okey. Melalui biji benih, melalui keratan batang, melalui anak pokok, melalui batang bawah pokok, melalui spora, melalui daun. Okey, ada 6. Okey. Lepas tu kamu kena ingat kenapa tumbuh-tumbuhan ni penting. Kenapa tumbuh-tumbuhan penting pun kena ingat juga. Okey? Ada 4 sebab kenapa tumbuh-tumbuhan ni penting. Sekejap Okay, baik. Ada 4 sebab kenapa tumbuh-tumbuhan ni penting. Yang pertama, sebagai sumber makanan. Yang kedua, sebagai tempat tinggal untuk haiwan. Ataupun perlindungan untuk haiwan. Yang ketiga, sebagai sumber udara ataupun oksigen untuk manusia dan juga. Yang keempat, Muallim cakap apa ni? Perabot tu kan? Yang itu juga adalah dengan tumbuh-tumbuhan. Okey. Dan yang ketiga yang kamu perlu ingat tentang
topik tumbuhan ini adalah teknologi pembiakan yang muka surat 77 tu. Yang itu pun kena ingat. Ada dua. Ingat. Dua teknologi pembiakan tumbuh-tumbuhan. Yang pertama apa? Yang pertama Tisu. Nama apa Amar? Tak bagi tumbuhan tu. Yang pertama kultur tisu. Ingat tak Muallim cakap, yang Muallim kata ambil sikit daun dia, letak dalam bekas yang gluten yang baik, lepas tu simpan. Okey, kita panggil kultur tisu. Yang kedua melalui kaedah apa? Tut. Ingat senang, tut, T-U-T, tut. Okey, kaedah tut tu macam mana? Yang tadi Muallim ajar tadi tu. Okey, kikis kulit batang ataupun kulit dahan pokok kamu tu. Lepas tu balutkan dia dengan tanah. Lepas tu dah balut dengan tanah, bungkus dia. Lepas 3 minggu potong, baru tanam dekat dalam tanah yang sebenar. Okey. Baik, jadi itu teknologi pembiakan tumbuh-tumbuhan. Okey, baik. So dah habis tentang tumbuh-tumbuhan. Okey, baik. Sekarang ni Muallim nak bagi tahu tentang periksa pula. Okey. Peperiksaan kamu akan keluar daripada unit 1. Ambil perhatian ni tanda. Unit 1, unit 2, unit 3, unit 4, unit 5. Sampai unit 5, sampai kita dah habis belajar ni. Tolong buat ulang kaji. Unit 1, kemahiran saintifik. Unit 2, peraturan bilik sains. Unit 3, tentang manusia, gigi, makanan seimbang, piramid makanan, proses pencernaan, kan? Yang Muallim dah ajar tu kan? Okey. Lepas tu tentang haiwan. Okey. Ingat pengelasan haiwan, tabiat makan haiwan, gigi haiwan, perubahan tabiat makan haiwan. Yang Muallim cakap tentang apa ni? Tentang apa tadi Muallim cakap? Beruang kutub tadi tu kan? Yang itu kena ingat. Dan unit 5 tumbuh-tumbuhan. Muallim tadi ada cakap banyak kali Muallim cakap. Ni kali ketiga Muallim cakap tentang cara pembiakan tumbuh-tumbuhan, kepentingan tumbuhan, lepas tu teknologi pembiakan tumbuh-tumbuhan. Ataupun satu pokok pelbagai cara pembiakan tu kamu boleh baca sendiri. Yang muka surat apa Yang muka surat muka surat 76 tu kamu baca sendiri. Okey? Dia nak cakap satu pokok tu dia boleh membiak dengan pelbagai cara. Okey? Dia boleh membiak melalui ikatan batang, dia juga boleh membiak melalui biji benih. Itu kamu baca. Okey? Baik. Sekarang ini homework. Homework kamu sila buat tanda Sila buat muka surat buku aktiviti ni, yang ni. Okey, tanda buat muka surat 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52. Sikit je kan? Sikit je. Okey. Bagus. Okey, tolong siapkan daripada muka surat 42 sampai 52, okey? Okey, lepas tu nanti dekat grup WhatsApp, Muallim akan bagi satu
Muallim bagi dua link. Link tu adalah game. Okay, game. Dia macam quiz macam tu. Semua dengar ke muallim cakap ni? Dengar ke? Semua dengar ke tak? Sorry. Okay, dengar tak? Dengar. Muallim ulang sekali lagi Nanti dekat grup WhatsApp tu, okay, muallim akan bagi dua link. Okay. Link tu adalah game ataupun quiz. Okay, game. Dia game. Jadi muallim nak kamu buat game tu. Okay. Buat game tu nanti muallim tengok markah siapa yang paling tinggi. Kalau boleh jangan tengok buku. Sebab game tu senang je. Okay. Dia ada dua. Game tu ada dua. Satu tentang gigi haiwan tadi tu. Yang kita belajar tentang gigi haiwan tu. Satu lagi tentang apa Sekejap Tumbuh-tumbuhan membiak tadi tu. Yang muallim cakap keratan batang lah apa benda semua kan. Dia tentang benda tu. Jadi kamu tekan link tu nanti, kamu main quiz tu, main game tu. Dia ada markah. Nanti muallim nak tengok siapa yang markah dia tinggi. Tapi kalau boleh janganlah tengok buku tau. Yang ni kamu kena buat terus. Okay? Baik. Faham semua? Faham. Dia Uwais. Quiz tu dekat WhatsApp ke? Apa benda? Quiz tu kat WhatsApp ke Telegram? Yang tak masuk? Uwais tak dengar. Apa yang tak masuk? Wais cakap hantar dekat WhatsApp ke? Dekat homework. Telegram. Hantar homework yang buku aktiviti ni tadi yang ni. Yang ni hantar dekat WhatsApp. Yang game tadi tu tak payah hantar kat WhatsApp, tak payah. Kamu main je game tu. Okey? Tu tak payah hantar kat WhatsApp. Main game tu muallim tahu kamu main ke tak. Okey? Sebab kamu kena tulis nama. Tulis nama betul-betul kat game tu. Okey, jangan tulis nama yang pelik-pelik yang muallim tak tahu. Okey? Baik. Rumah koyong. Okey, itu sahaja untuk malam ini. Tolong buat ulang kaji daripada unit 1. Muallim. Tak dengar lah Imam Muhammad. Exam kat mana? Dekat sekolah ke dekat rumah? Kat rumah. Exam kat rumah. Okey, itu sahaja untuk malam ini. Tolong buat ulang kaji daripada unit 1 sampai unit 5. Okey, boleh Dan buat homework yang muallim bagi dan buat juga game yang muallim bagi tu nanti, okey? Okey, baik. Itu sahaja, kita baca doa selepas belajar. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka fahruju ilayya fi hadati wa la Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Muallim. Sama-sama. Assalamualaikum.